Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya. InsyaAllah, Alhamdulillah Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ni saya masuk agak lewat sedikit. Biasalah, banyak benda ataupun banyak yang saya kena settlekan untuk hari ini, insyaAllah. Yang mana yang dah settle, yang dah buat payment untuk loyang tu, saya akan settlekan ke semua untuk hari ini, insyaAllah. So untuk kata pagi ni saya just nak ambil masa, sedikit masa saja, alright, untuk nak share dekat you all. Okay, sebab ramai gila yang tanya saya, Noris, macam mana saya nak buat kek yang moist, yang kek yang tak bantat. Sebab setiap kali saya buat asyik bantat je, setiap kali saya buat asyik tak moist je, kering je, makan pun tak best je. Lepas tu kalau letak dalam peti tak sedap pun. Macam yang Noris kata makin lama dia letak dalam peti makin sedap. Tapi saya letak dalam peti walaupun kata 1 jam tak sampai pun. Noris kata kalau berhari-hari boleh lembut je. Saya buat kek ni kenapa tak jadi lagu tu? Kenapa saya buat kek ni letak dalam peti walaupun tak sampai pun 1 hari tapi tak moist pun. Tak macam yang Noris kata tu lah. Macam mana nak buat? So panjang tu. Alright. Assalamualaikum ke holiday ke hari ni? Holiday? Tak ada istilah holiday gitu. Nak berjaya tak ada istilah holiday. Walaupun you tengok saya pergi holiday tapi tak holiday pun. Saya stay. Orang kata saya stay bekerja. Pergi holiday macam mana? Nak pergi holiday mana? Tak ada istilah. Nak berjaya tak ada istilah. Nak pergi holiday benda tak sampai lagi tau dah. Benda tu. So pastikan buat nak holiday pun ada limit dia tu lah. Tak ada istilah aku nak pergi holiday tak ada, tak masuk. No. Holiday tapi stay. Orang kata say masuk. Business pun rancak, barulah best nak pergi holiday. Bukan kata pergi holiday kak semua tak nak masuk. No lah. Alright. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Wih, cepok baru ni wih. Bentar. Tak lah. Cakap sangat ni. Aduh, nampak dekat muka aku. Tak teriak sikit. Malak pula. Kakak dah agak. Tak terdarat. Terdarat tahu lah. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Okay, biasa kalau you all buat kek, apa masalah you all? Sebab banyak dah yang saya kena pasti dan saya cuba selesaikan masalah you all. Dan Alhamdulillah ramai dah yang dapat dengan jawapan yang saya bagi tu. You all ambil benda tu dan gunakan. Bila mana you all buat kek tu asyik tak jadi je. Bila mana you all buat kek asyik bantat je, asyik tak moist je, asyik kering je. So ambil kata apa yang saya kata cuba selesaikan masalah you all tu. InsyaAllah apa kata pengalaman saya, macam mana saya nak hasilkan benda tu dan saya bagi dekat you all. Tak salah benda tu saya bagi dekat you all lah. Alright, baru buat hari tu coklat moist, bantat lah pula. Macam mana buat tu? Coklat moist ni you all kata you all nak buat versi yang macam mana? Coklat moist ni dia ada boleh kalau macam saya recommendedkan kalau coklat moist tu kukus. Sebab dia moist tu moist tahap kata lembut dia tu lembut je, tak boleh bawa bincang tau dah. So you all kena pastikan you all boleh buat tiga choice lah, 3 pilihan. Sama ada you all nak buat kukus ataupun you all nak buat bakar ataupun water bar. So tiga-tiga ni you all boleh gunakan dia. Contohlah you all dah dapat dah resepi coklat moist. So you all boleh guna 3 pilihan. Mana ada sama ada you all nak gunakan untuk kukus pun boleh,
Untuk bakar pun boleh, water bath pun boleh. Sama saja, step dia sama je. Cuma berbeza cara kita nak kukus, nak bakar dengan water bath tu je. Tapi kalau macam saya recommendedkan kukus. Tengok ramai gila kek yang, padahal kek tu kek yang senang je. Kek coklat mousse tu senang je, tahu tak? Senang saja. Senang saja, tapi ramai yang tidak tahu cara nak buat dia. Ramai buat tak jadi, stay buat tak jadi lagi. Assalamualaikum Nori dan selamat pagi. Semoga sihat dan dimurahkan rezeki insya-Allah. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Habis semua nampak muka aku ni. Nak mana ni? Okey, memang benar pembuat kek tak ada holiday. Holiday ada holiday tu. Holiday dalam masa sama otak stay gerak-gerak lah. Saya sebab kita dah mulakan benda ni. Bila kita dah start dah buat bisnes. So, kenapa kita nak berhenti sekejap jalan? Kenapa kita nak ikut orang? Kenapa kita nak dengar jawapan orang? Orang tu sedangkan orang tu tak ada pun kena-mengena, tak ada pun buat bisnes. So benda ni kita trust the process je lah. Walaupun benda tu tak ada result dia permulaan, you all jangan expect benda tu you all buat. Okey, contohlah you all buat. Okey, saya ajar you all buat page. So you all buat page. Bila you all buat page, you all Noris kata, okey, posting. Setiap hari posting. Jangan miss. So you all posting lah. Posting 2-3 hari, tak ada pun orang like. Tak ada pun orang komen. Tak ada pun orang share. Kenapa you all nak berhenti benda tu? Saya kata dah, jangan berhenti. Kalau selagi 44 hari ataupun 1 bulan, selagi you all buat benda tu, jangan berhenti. Walaupun result dia tak ada, jangan berhenti. Saya bagi tahu banyak kali dah, berpuluh kali dah rasa saya bagi tahu, tahu tak? Setiap kali saya buat Zoom, setiap kali saya buat live, saya bagi tahu, jangan berhenti. Walaupun you all tak ada nampak result dia tu, jangan berhenti. Sebab apa? Sebab kita tak capai lagi benda tu. You all jangan expect you all buat benda tu, you all nak orang PM. Impossible lah benda tu. Kalau you all tak buat secara konsisten. You all nak dapat impact dia tu. Orang PM. Nanti tiba masa dia, tahu tak? Bila kita dah sampai ke destinasi tu ataupun persinggahan tu, you all jangan bimbang lah. You all jangan bimbang. Saya dah ada result tu. Saya dah ada result. So, saya boleh akan bagi tahu dekat you all. Okay. Bila you all dah capai benda tu, you all yang tak dare pula nak reply. Nak reply WhatsApp orang, tahu tak? Orang ni berjela-jela WhatsApp, tahu. Tak dare dah. Tak sempat nak reply, tahu tak? Sebab kita dah dapat benda tu. Kita buat secara konsisten. Buat 2-3 hari, stop. Sebab apa? Sebab tak ada orang komen. Sebab apa? Sebab tak ada orang share. No. Buat secara konsisten. Selagi benda tu tak nampak perubahan dia, buat. Sebab apa? Sebab terbukti result dia ada dengan saya. Saya dah buat benda tu. Tahu tak? So, kenapa you all nak berhenti benda tu? Hai, pelik aku. Tahu tak? Hai Nori, maaf nak tanya sikit. Boleh tak tunjukkan saya cara buat kostum biskut? Contoh biskut tak nenas. Berapa untuk kita boleh dapat untuk 1 balan tak nenas? Terima kasih sangat-sangat ya. Kerana sudi membantu saya yang baru je berjinak-jinak dalam bidang ni. Okey, akak, untuk macam contohlah buat cookies ni, akak kena tahu. Okey, bahan-bahan tu akak bila dah dapat dah, contohlah apa yang saya ajar tu, akak tulis je one by one. Sama je step dia untuk kalau macam pengiraan untuk kek pun sama juga. Okey, akak tulis one by one. Bila akak tulis one by one, okey, margarin akak guna berapa? Butter akak guna berapa? Kalau akak buat macam tu. Okey, gula IC berapa? Berapa semua bahan-bahan yang ada dalam kita punya gunakan untuk cookies tu, tulis semua. Tak kira lah cup kau apa kau, tulis semua. So bila tulis semua, kita akan nampak, wish, oh banyak ni modal dia. So akak kena kira 1 biji tu berapa sen sebenarnya. Barulah senang.
Satu biji tu berapa sen? 10 sen ke, 5 sen ke, 20 sen ke. Di situ kita boleh tahu, okey, untuk benda banyak ni aku kena jual 50 sen untuk satu biji. So kita boleh buat, okey, satu balang tu 50 biji berapa ringgit. Kena kira costing gitu, sama je. Sama juga. Yang paling penting akak kena kira satu biji tu berapa sen sebenarnya. Baru kita senang untuk kita nak buat letak dalam tu. Okey, bagi ada setengah orang dia letak dalam satu balang tu 50 pieces. Ada setengah tu dia letak, okey, bagi penuh satu balang tu. Tak kira lah 50 ke 70 ke, asalkan penuh. Tapi harga dia mungkin tak sama. Sebab itulah harga cookies dia tak sama. Tidak sama. Setiap orang dia tak sama. Assalamualaikum. Overlay betul-betul dijamin halal ke? Airnya dibuat oleh orang Cina yang tak ikut syariat Islam. Saya tak pakai overlay ke? Saya tak pakai overlay. Kek saya tak pakai overlay. Alright. Noris, sebab apa kalau guna kaedah bakar, kalau guna satu loyang dia akan bantak kat tengah-tengah. Kalau guna dua loyang dia tak jadi gitu. Dia akan bantak kat tengah-tengah. Mungkin akak punya tu macam mana akak buat kek ke dia? Akak buat kek ke dia? Akak buat kek ke dia? Sebab gini deh. Sebab kalau macam kalau macam contohlah akak buat kek span kan. Bila kek span ni, kalau kuantiti yang sedikit, dia berpotensi untuk nak jadi bantak tau dok. Sebab apa? Sebab kita tidak reti nak buat anggaran benda tu. Tapi kalau banyak, so dia akan comel tau dok. Sebab mungkin salah satu sebab, mungkin kalau kuantiti yang sedikit, kita putar tu tak berapa nak kena tau dok. Tak berapa nak, kata dia punya mixer kita tu tidak capai semua dalam tu dok. Sebab kuantiti yang sedikit. So benda ni akak kena tengok lah. Kalau kata mixer, kalau akak guna kuantiti yang sedikit, akak kena pakai mixer ke, ataupun tengok mixer juga. Sebab benda tu dia kena tengok jugalah. Tengok juga macam mana cara nak buat tu. Alright. Saya nak kek kukus lembut dan kembang, tapi selalunya saya buat bantat. Buat bantat mungkin salah satu sebabnya adalah bahan-bahan tu macam mana bahan-bahan dia. Tak semestinya kita letak overlay kita dapat kek yang moist. No. Saya nak tanya, you all buat kek bantat tu, you all letak overlay ke tak? Setengah orang kata, saya tak letak, patutlah tak moist. Tapi letak stay tak moist juga. Stay bantat juga. Dia ada cara dia lah benda ni. Saya guna kaedah water bath tapi bantak juga. Ya Allah. You all kena tahu cara nak putar kek tau dok. Kena tahu cara nak putar kek. Sebab kalau you all buat terlebih, kek kita memang akan jadi bantat. Ataupun you all kena tahu berapa banyak cara nak buat tu. Contohlah bakar berapa lama dengan loyer tu sesuai dok. You all kena tengok benda tu. Dan you all kena tengok benda tu supaya kek kita ni tidak bantat lah. Jangan buat kek bantat sampai bila. Orang lain tu buat jadi comel molek tu tahu dok. Saya tahu dok masa kita gerak. Orang lain gerak juga masa, tapi gerak pun adalah result dia. Ada result dia tahu dok. So you all tak nak kau result dia tu kek jadi comel mos. Oi alolah, buat kek sama. Mata kau jadi gak buat kek sama. Hai Noris, saya selalu tengoklah Noris yang lama-lama nak ambil semangat. Orang-orang sekeliling duduk ngata jual kek mahal. Ikut pengiraan Noris ajar. Dia sebab apa? Orang kata, you all kena tengok deh. Orang kata kita, bila kita hasilkan benda tu, orang ni, dia akan bandingkan. Janganlah dia akan bandingkan kita dengan orang lain. Kita dengan orang lain. Tapi bila niat kita nak bantu orang, nak biar kita nak jamu orang ni biar yang berkualiti, biar sedap, biar tak ada tandingan di tempat lain. Sebab itulah kita sebagai business owner kena ambil peranan, tunjukkan apa yang kita buat ni. Bahan-bahan yang kita gunakan mungkin bahan-bahan butter. Orang ia ingat mahal tu pakai murah.
Sebab itulah kita kena bagi tahu, akak, saya pakai saya boleh jual dengan harga ni sebab apa? Sebab bahan dia saya pakai butter. Akak kena ingat, butter harga dia 250 gram pun RM12. Kalau margarin harga dia RM5 sekilo. Ya di situ pun kita nampak dah perbezaan dia. You all jangan takut dengan harga. Bila kita tunjukkan benda tu, yang kita takut sebab apa? Sebab orang mengata tak payah dia jual dengan dia. Mungkin dia boleh dapat benda lain, tapi lah kali dia akan cari kita punya. Sebab benda hak murah dengan benda hak mahal, hak mana okey? Mana orang nak? Sebab orang ni dia tak sama dia. Taraf dia tak sama. Tak sama. Mungkin dia kata ada setengah orang dia tak mampu nak beli hak mahal. Dia just beli hak murah, tapi dia nak hak jenis berkualiti. Mana ada? Ada setengah orang tu dia tak say yang murah, dia nak hak mahal. Sebab apa? Sebab dia nampak kualiti di situ. Sebab dia nak makan benda tu, nak makan dengan kepuasan. You all jangan bimbang dengan harga. Bila kita benda tu kita gunakan, you all jangan bimbang. Sebab kita duk ikut buah orang, lepas tu untung tak ke mana-mana. You all nak dengar buah orang tapi untung sia-sia ke? Tak ada keuntungan ke? Ataupun you all nak trust the process. You all nak benda tu berkembang. You all ikutlah peluang ataupun you all bergantung dekat you all lah. You all nak dengar buah orang. Sampai bila nak dengar buah orang? Sampai bila? Dah dia kata mahal, tak payah dia jual lah kat dia. Jual kat orang lain. Ramai lagi kot. 24 juta lagi nyo pengguna online. Dia tu tak kata tak degih pun kalau dia tak beli dengan kita. Tak ada degih tau, tak degih. Tak ada jejak apa pun. Pengguna Facebook ada 24 juta. Nak berapa juta nah? Kita nak jualnya. Kalau boleh, kata jual 1,000 pun banyak dah tahu dah. 1,000 pun kata boleh lebih. Kata kalau 1,000 you all jual tu, Allah. Tahu dah. Banyak dah tu. Banyak dah faham dah. Kalau dia tu tak say nak beli dengan kita, tak apa. Orang lain ramai lagi. Orang lain ramai lagi. Tak berbimbang. Alright? Memang sedap kukus. Sebab itulah saya rekomendakan kukus. Okay? Bila bakar kek span lepas keluar dari oven, okay. Lepas kek span dah sejuk di atas kek tu, jadi melekat bila diterbalikkan ke papan. Sebab apa kak? Sebab melekat tu, akak masuk. Memang nampak masuk. Tetapi dia sedang masuk. Dia nak ke arah, kata... Bila masuk akak puakak, biarkan dulu 3 hingga 5 minit dulu dalam oven dulu. Biar lepas tu baru angkat. Tidak ia akan melekat. Sama lah juga steak you all buat. Hokkaido pun sama juga. Steak dia gitu juga. Kalau akak duduk gaduh akak, memang dia akan melekat dekat kita punya besi papan. Kita punya kata besi lo itu kita lah. Kita nak akak tu ke. Assalamualaikum. Kak Nori nak tanya, kenapa kek sepadah masak saya keluarkan dari oven, lepas tu lambat nak letak atas redai kek jadi berpinggang. Macam mana nak kek tak berpinggang? Akak boleh bagi tips tak? Okey, sebab berpinggang ni mungkin you all buat tu tidak kena dengan adunan dia. Tidak kena dengan adunan dia. Mungkin, okey contohlah you all buat 200 gram kan. Try buat 250 gram. You all kena tengok kepada you all punya loyang tu sesuai ke dengan loyang tu. So pastikan you all kena putar tu dengan betul. Jangan putar kejap sangat. Bila kejap sangat, kek kita pun akan jadi tak kena juga. So benda ni you all kena pastikan biar hasil dia tu biar moist, lepas tu jadi elok. Tidak gak jadi banyak masalah tahu tak? Banyak masalah. Hi morning Norim. Good morning. Kek emas yang jadi bantak kat tengah kalau guna satu loyang. Loyang macam mana tu? Guna yang loyang macam mana? Norim, macam mana nak elak permukaan kek lembab bila sejuk? Kena bakar lebih sikit lah. Bakar lebih sikit. Biarkan dulu dalam oven dulu lebih kurang 3 hingga 5 minit dulu. Lepas tu baru akak. Okey. Bantak tu kadang sebab derhaka pada resepi yang cikgu bagi. Tahu pun. Kenapa kek coklat moss saya bila keluar dia turun kat tengah tapi moss dan lembut? Akak buat tu terlampau putar lama sangat kak. Terlampau putar lama sangat. Akak kena pastikan biar dia likat elok baru akak masukkan next step. Okey? Untuk kalau macam kek coklat moss follow je.
Follow je saya tunjuk tu. Nanti minggu hari Senin ni saya nak ajar cara pengiraan untuk kek Indulgent, coklat Indulgent. Minggu depan saya akan tunjuk dekat you all macam mana cara nak buat kek tu. Kita buat, saya tunjuk dekat you all. Okey, buat benda ni banyak ni. Boleh. Orang kata satu adonan tu you all boleh buat pelbagai. Gitu. Bukan kata satu adonan aku nak buat ni je. Satu adonan, boleh kau buat satu adonan banyak? Apa tak bolehnya? Boleh kau saya buat satu adonan pelbagai? Apa tak bolehnya? Saya buat boleh je. Cuma kita je tidak tahu nak kreatifkan benda tu. Nori nak tanya ni, kek marble setengah kilo yang resepi 250 gram macam itu kan. Saya scroll video Nori yang tulis caption kek zaman dulu-dulu tu. Alright, Nori nak tanya kena kek menggelembung masa bakar. Tapi okey bila dah sejuk. Menggelembung macam mana tu? Pelik lah apa-apa ni. Gelembung macam mana tu gelembung tu? Nak sebelum bakar tu ataupun sebelum kukuh tu kena ketuk lah dulu sikitnya. Ketuk dulu. Loye tu ketuk dulu. Saya buat kek coklat emas kukus tak masak tengah. Kukus dah 1 jam. Apa ya Noris? Saya buat kek coklat emas kukus tak masak tengah. Tengok pada kukusan. Kukusan macam mana? Semalam saya dah tunjuk dah lagu mana kukusan. Nak guna kukusan. Mixer dan oven pun main peranan juga. Kena pandai pilih barang yang berkualiti. Kita nak guna lama dan menjana pendapatan. Yes. Allah. Ni lah orang katanya. You all sebab you all tak nampak benda tu. Sebab tu lah you duk kata macam-macam kat saya dengan tim saya. Duk kata macam-macam. Saya ada sebab lah kenapa saya hasilkan PJJ lagu ni. In that case, you all akan you tahu. Dia punya resepi bernilai kot. Dia punya resepi ni, boleh tukar, boleh ubah kehidupan aku. Why not? Benda tu tahu dok? Kun fayakun, kita tak tahu. Kita tidak tahu masa depan kita macam mana, tahu dok? Saya kata saya bawa benda ni ke depan. Walaupun orang kata macam-macam saya jual resepi lah, gapo lah, teranglah buat. Dia kata saya jual resepi. Kalau saya jual resepi ke. Okey, nak resepi tu. Okey, boleh. RM20. Okey, mari. RM20. Lepas tu ikut mu lah. Ikut mu lah, hantar mu lah. Mu buat lagu mana pun aku tak sedap. Aku malah nak mikir mu punya masalah mu. Ikut mu buat lagu mana. Saya ni tak sampai hati tahu dok. Tak sampai hati saya buat lagu tu tahu dok. Bila saya bagi benda tu, of course saya nak result dia. Of course saya nak hasil dia. Bila saya nak hasil dia, saya kena bekerja keras. Saya kena tunjuk apa lagi aku kena bagi dekat orang yang nak aku bantu. Apa lagi aku kena bagi dekat orang yang nak komit dengan aku. Mesti dia ni nak something dengan aku. So why not aku tunjuk something dekat dia? Itulah sebabnya. Alright. Saya berjaya putar fresh cream. Yes. Selama hari ni buat tak jadi. Lepas tengoklah Nori terus jadi. Thank you banyak-banyak Nori. Semoga Nori murah rezeki. InsyaAllah amin. Kata nak serah ni rasa nak duduk atas bukit tu nak laung kuat-kuat. Aku dah berjaya. Gitu. Aku dah berjaya buat fresh cream. Aku dah berjaya buat kek. Rasa macam kita nak laung tu berkuat-kuat dia. Kalau laung dalam rumah, tepi rumah tak ada orang. Tak apa. Tahu tak? Rasa lagu tu lah ibarat dia. Nori, kalau buat biskut Melanda, patutkah kita kira biji kalau nak jual atau kira satu bekas terus? Kena kira biji ke? Akak kena kira, okey, satu adunan mula-mula akak kena buat dulu. Contohlah akak buat adunan 250 gram lah. Contoh 250 gram. Okey, dengan adunan banyak ni, okey, akak dapat berapa biji? Akak kena tahu benda tu. Bila akak dapat buat banyak boleh tahu berapa biji yang akak buat. So senang. In that case akak buat, okey, saya nak lebih lagi. Okey, contohlah permulaan akak buat 250. Lepas tu akak pun nak buat sekilo. So di situ akak boleh dah buat anggaran. Okey, kalau contohlah 250 gram akak dapat lebih kurang 100 biji. Sekilo tu akak boleh dapat 400 biji. Lebih kurang. Kalau lebih, okey lah, lagi molek. Tapi kita kira dengan 400 biji. Dengan 1 kilo.
So gitulah. Senanglah kalau kita kata kita nak tahu, okey, berapa aku modal dia, berapa aku boleh jual. So di situ kita boleh tahu, okey, aku boleh jual satu balang dengan harga ni. Kalau orang ambil 2 balang dengan harga ni. So benda ni bila orang ambil 2 balang, dah balik modal juga. Bukan kata saya tersikit je. Tak payahlah duk menipu. Tak payah. Sebab apa? Sebab kita boleh bagi 2 balang dengan harga banyak. Sebab kita dah kira dah berapa orang kata modal yang kita laburkan. So kalau orang ambil 2 pun kita still dapat untung orang kata lebih dah. So di situ kita bermain dengan orang kata bukan orang beli 1, orang beli 2. So bila orang beli 2, contohlah orang beli, okey, 1 RM15, 2 RM25. Orang nak beli yang mana? Mestilah orang nak beli 25 dua balang. Sebab apa? Sebab dia jimat RM5. Tapi orang kata kita dah kira dah. Dengan dia jimat RM5 tu, kita still dapat keuntungan daripada tu. So benda tu saya akan tunjuk dekat you all dalam saya punya premium dia hari Selasa ni. Macam mana cara orang Grab, bukan orang Grab 1, tapi orang Grab 2, malah orang Grab 3. Tapi dengan orang Grab 2 atau 3 tu, tapi dia still dapat keuntungan lagi. Kita main dengan kata benda tu lah orang. Barulah kita senang nak capai sesuatu orang kata target kita. Alright, bukan kata aku buat kat rumah, tak apalah, pada hutang RM2 sudahlah. No. Jangan buat konsep macam tu, tahu tak? Samalah juga saya, tahu tak? Bila mana saya buat kat rumah. So bila saya buat kat rumah, apa tu partner saya kata, okey, mu jangan ingat walaupun muda kat rumah, business is business. Business kena professional walaupun buat kat rumah. You all jangan ingat, okey, aku kena ada kedai baru aku nak professional. No. Kita buat kat rumah, kita stay kena professional. Apa yang professional? Sama juga konsep dia jual ada kedai. Sama juga, cuma kita buat kat rumah. Kita stay buat keluar modal, tapi kita buat konsep biar to be professional. Jangan buat supaya kapung bedo. Buat tak apalah, untuk RM1 okeylah, padahlah tu RM1 muka sewa pun dah. Kata no. Professional. Gitulah saya tahu dah. Setelah saya ada tim, ada partner apa semua ni, daripada kita buat sorang ni, kita tak apalah, aku nak buat bisnes biasa-biasa je. Pada kata buat makin low. Pada buat makin low je dapat untung pun pakai waktu je No, kita boleh guna untuk jangka masa panjang kot benda tu. Faham? Kurang tepung kot kalau tak masak tengah tu je Noris. Dia kena tengok jugalah. Dia kena tengok juga berapa kurang tepung tu. Kenapa you kurang tepung? Saya pun pelik lah. Kalau orang kata 300 gram, buat letaklah 300 gram. Jangan buat kurang. Nak orang letak 300 gram, pergi letak 250 gram. Memanglah masalah. Tapi kalau you kurangkan gula, tak ada masalah. You kurangkan gula, kek kita ataupun biskut kita kurang manis lah. Tapi kalau kita kurangkan tepung, tak jadilah, samalah juga. Kalau you kurangkan telur, orang letak telur 4 biji, mungkin letak 2 biji. Sedangkan adunan dia sepatutnya 4 biji dengan adunan banyak ni. Tapi dia kurangkan 2 biji. Lain dah tu. Lain dah. Saya buat kek coklat lele dan kek coklat cheese kemarin. Terus laku. Jiran beli selalu dah. Wow. Jiran beli selalu dah. Alhamdulillah. Noris, kek yang saya buat terlalu manis walaupun dah kurangkan gula. 1 cawan gula. 3 sudu besar susu manis. 1 cawan kek Gabriel ni. Kek gapo ni? Kek Gabriel ni. Kek gapo ni? Tengok jugalah kek nak kek itu kalau macam contohlah, kalau macam saya kalau macam kek coklat mousse, yes, saya kata saya masukkan sekali gula custard dengan susu pekat. Tetapi bila mana you masukkan susu pekat, you kena kurangkan lah gula tu. Kalau macam kek-kek lain, padahal cukup dah dengan gula custard. Tak perlu dah nak tambah susu pekat manis, tak perlu. Tapi kalau you nak bagi mousse lagi kek kita, perlulah letak susu segar. Itu konsep dia. Tak ingat nak pink. Tak, kecek juga tak ingat pink weh.
Okay. Siapa yang nak you all orang jual, orang lah ni, orang tak jual satu dah. Lambat tau dok. Konsep satu ni lambat. Biar kita jual dengan set, biar 2, 3 orang beli lebih daripada satu. So orang kata benda ni orang kata dapat memeriahkan lagi lah bisnes kita. Faham tak? Make up sikit orang tak ada nak make up lah. Sebab saya pun balik saat ni, saya ni banyak tambah-tambah lagi tau dok. Tak ada dia nak make up tau dok. Saya bukan pakar bidang make up ni. Dan make up pun saya ala-ala kadar gitu je. Pada cukup dengan muka letaklah tepek-tepek bedak sikit. Tapi saya tak suka terlampau banyak sangat lah. Saya tak suka. Benda tu tahu dok. Letak dah. Melarangnya kita jenis melorak lagu ni. Banyak kerja tak ada dia nak make up tahu dok. Bidang yang saya ceburi ni, dia bukan kata memanglah kita kena tonton nak umum ke. Tapi kata saya nak ke arah tu lah. Tapi slow-slow lah. Bukan kata kena make up, letak eyeshadow, blusher apa semua tu. Dia tak sama lah macam kita duduk. Memanglah to be professional. Tetapi sikit-sikit lah. Sebab saya daripada dulu lagi, kalau orang kenal saya, memang saya tak suka make up yang lebih-lebih letak blusher ke gapo ke. Bukan saya lah deh. Kalau you all nak tengok tu, tengok tempat lain lah. Ini bukan channel dia lah. Bukan lagi lah. Belum tiba masanya lagi lah saya nak make up lagu tu. Sebab saya pun kena masuk baking, kena settlekan banyak benda. Tahu dok? Tak ada dia nak make up lagi. Sebab tu saya kata, insya-Allah akan tiba masa dia. You all tunggu dan lihat je lah. Benda ni kita macam saya pun nak berlaku perubahan juga. Saya nampak dah berlaku perubahan bisnes saya. So saya kena, memang saya untuk kita nak berubah, memang saya kena tukar. Memang saya tak akui, saya kena tukar cara saya kata bercakap, cara penampilan, cara semua tahu dah. Tapi ambil masa lah. Bukan secara mendadak lagu tu. Sikit-sikit lah. Salam sis. Jika susu cair tu tukar pada susu segar boleh tak? Boleh sangat-sangat. Boleh sangat-sangat. Boleh sangat-sangat. Kalau nak tukar lagi molek lah. Saya kata recommended lah. Sama lah juga kalau you all buat kek coklat moss pun. Sama juga. Step dia sama juga. Bila you all kalau macam kek coklat moss bersih kukus tu, saya tunjuk dekat you all susu segar ke. You all nak gantikan dengan susu segar pula, susu cair. You all nak gantikan dengan susu segar pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Okay. Tak ada damn make up. Tak ada damn make up. Saya baru balik ni. Saya baru balik tahu tak. Balik-balik ni saya tengok. Wah. Pukul 10.30 dah. Hoish. Saya tak masuk office lagi ni. Kena masuklah office. At least mentah pun. Tahu tak. Barulah kita tonjol. Sebab tu saya kata, saya lagu mana pun benda tu kena buat konsisten. Lagu mana aku sibuk setara mana pun, aku kena ambil masa at least 1 jam untuk saya buat live. Sebab apa? Sebab ini kehidupan saya. Ini saya dah pilih jalan ni. So saya kena gohek jugalah. Saya kena saya kena ambil ataupun gunakan jalan ni sebaik mungkin. So alang-alang aku gunakan, alang-alang aku dah habis banyak dah untuk benda ni. So why not kita biar dapat hasil dia. Bukan kata okey betul lah, moga tak ada result. Betul lah, moga kata apa tu, tak ada hasil dia. No, jangan berhenti. Buat. Kalau you all pakar atau yang pro bab video, gunakan kepakaran you all tu video. Sebab video dengan live sangat memainkan peranan. Video dengan live tahu tak? So benda ni bila you all gunakan video dengan live ni, kata dia paling top tahu tak? The power of marketing adalah video dan live. Sebab gambar ni orang tak berapa nak suka tahu tak? Sebab gambar boleh edit. Gambar kalau muka jenis belubel-lubel ke gapo ke, orang boleh edit punya. Tapi kalau live ginilah sama juga tahu tak? So benda ni you all kena manfaatkan. Sebab dunia kita, dunia yang tak sama dengan dulu. Berbeza dengan dulu tahu tak? So kenapa kita nak ikut jalan yang dulu?
Kenapa tak ikut jalan yang sekarang? Kenapa tak ikut peredaran teknologi kita? Mark Zuckerberg kata dah. Mark Zuckerberg pengasas Facebook kata dah. Kalau nak buat bisnes kena ada Facebook page. Mark Zuckerberg kata sendiri tahu dah. Mark Zuckerberg tahu dah. Orang duk kata Abang Mak jolo lah Abang Mak tu. Dia kata dah. Nak buat bisnes kena platform Facebook page. Mu gigah dekat Facebook personal tu buat apa? Pasal apa? Sebab tu lah ada problem. Duk gagah kat tu juga. Orang kata dah. Jangan orang kata nak buat. Mark Zuckerberg kata dah. Abang Mak kata dah. Nak buat bisnes kena ada platform yang sesuai. Platform yang sesuai saya dah create dah. Saya dah bagi dah. Saya dah buat dah benda tu. Facebook page. So gunakanlah platform tu. Kenapa duduk gagah? Kenapa duduk ikut? Duduk buat juga dekat Facebook personal. Tahu tak? Sebelum ni tak ada lah kata ketara sangat. Tak ada lah itu sangat tahu tak. Sebelum ni. Tapi sekarang ni memang dia tak bagi tahu tak. Tak bagi langsung buat bisnes ni. Kalau you all buat bisnes dekat Facebook personal, memang tunggu masa nak kena block. Lepas tu you all punya komen tak naik. Orang tak like. So banyak benda tahu tak. So benda tu akan menyebabkan bisnes kita drop. Tahu? Nak tunggu drop dulu baru nak ambil tindakan. Lambat. Nori nak tanya, koko powder dengan serbuk koko sama je ke? Sama sis. Hai Noris, hai. So siapa yang nak dibantu, saya esok saya akan lancarkan 30% ni yang dapat, you all dapat kata yang dapat less saya punya PJJ saya, dan you all dapat 3 biji loyang ni yang bersaiz 8, 9, 10, dan you all dapat free je yang ni. You all tunggu nanti tim saya akan bagi tahulah. Tim saya akan minta nama, nombor telefon dan alamat untuk postkan loyang ni. Loyang ni ada sak bimbang. Ada dengan saya tahu tak. So benda ni insya-Allah nanti untuk benda ni sebab tak settle lagi, tak launch lagi untuk promo ni. So nanti tim saya akan inform lah benda ni. You jangan bimbang. Akhir dapat punya. You jangan bimbang. Saya kata saya ni, saya dah lama dah buat bisnes. So kalau kita nak lama lagi dalam bidang bisnes ni, buat kena you nak nipu orang tahu tak. Nipu tu meta-meta je tahu tak. Meta je. Kita nak hidup dengan jasa meta ke? Kita nak hidup lama. Kita nak hidup biar keberkatan, biar berkat. Tak main lah meta-meta ni. Lama behar tak. So lama tu you kena tunggulah. InsyaAllah. Siapa lah lawyer dekat you nya. Sak bimbel deh. Sak bimbel. Kalau tim saya kata okey akak dapat free lawyer 3 biji ni, tapi tunggulah. Okey, tunggu sebab saya tak launch lagi. Esok 25. Okey, esok saya akan launch saya punya PJJ promo ni 30%. Semangat dengan tip-tip yang Nori berikan. Akak akan manfaatkan ilmu yang diberi. Thank you Noris, welcome. So you all tahu tak konsep di sini macam mana kita nak. You all kata nak buat kek, kena tahu macam mana cara nak buat dulu. Sebab tu saya kata banyak kali tahu tak. Banyak puluh kali dah kata dah. Jangan derhaka pada resepi. Trust the process. Ikut je yang tu. Orang buat lagu tu, buat. Orang buat lagu ni, buat. Sebab kita tidak reti nak buat. So, buatlah dulu. Bila dah lama-lama you all dah reti benda tu, barulah you all kata kreatifkan benda tu. Buat letak dalam packaging yang kecil-kecil ke. Letak kata dalam kata bekas yang orang tak buat benda tu, so kita buat benda tu. Lo yang saya tuju tak ada. Tu pun banyak ramai gila yang transfer. Kata dah habis-habis pergi transfer juga. Aduh lemah aku. Orang kata dah habis dah kak. Lawyer tu dia ke transfer juga. So kena refund balik lah. Refund belakang dah. Hak mana hak tak ada tu tak ada dah. Tak. Habis dah. Habis dah. Lawyer untuk lawyer tu habis dah. Lama dah habis. Meta je saya buka tu. Saya kata dah. Okay lawyer tu sampai 9 malam ni dah. Tak sampai pukul 9 habis dah. Tahu tak? Orang duk jujur dah beratur, tahu tak? You all tak nak ke bisnes you all orang duk beratur? Orang duk beratur nak grab produk kita. You all tak nak ke? Kalau macam saya, gila tak sih?
Gila tak sih. Tahu tak? Sebab apa? Sebab you all lah kata orang meriah lagi, tahu tak? You all punya bisnes you all tak ada dah. Tak ada dah. Saya ni lah ni ke. Saya kena ambil curi masa, tahu tak? Kena bahagi masa betul-betul. Sebab tu lah mentor saya pada mulanya dia kata, okey, awak kena nak buat bisnes ni kena ada jadual. List to do. Okey, masa ni gapo awak nak buat? Hak ni emak aku ikut dia lah. Moga masa kita bebas, faham tak? Masa kita tak ada gapo pun something. Tapi bila dah sampai satu masa tak ada dah. Kita kena buat list to do. Okey, 8 hingga pukul 10 gapo aku kena buat? Macam saya pagi kalau contohlah saya kata ada something saya nak buat saya kata sebelum saya nak buat lah saya dah tulis gapo tahu dah. Bukan kata main teke je live, no lah. Ingat senang. Ingat kita nak dapat engagement ni, ingat senang kau. Engagement ni orang like, komen dan share. So benda tu you all nak engagement, you all kena pastikan apa yang you all nak buat live tu. Live tu bagi manfaat dekat orang ke tak? Itu namanya bila kita nak naikkan engagement. Ya nak buat live puk teke. No. Tahu? Mungkin buat live, nak buat live, aku teke je lah live. Tak caralah. You all memanglah permulaan memang lagu tu. Tapi bila dah lama-lama you all nampak benda ni, weh, follower aku meningkat aku. Weh, orang dah PM aku, tanya produk aku. Orang dah PM dah tanya kit aku. Orang dah PM gini. Weh, tak boleh jadi ni. Tak boleh ni, aku kena buat something juga dengan aku punya live aku, dengan aku punya video aku. Aku kena buat something. So, apa lagi aku nak bantu orang? Apa lagi aku nak lagi? Bila kita bantu orang, bila kita share, bila saya buat live, benda tu akan naik, tahu tak? Engagement tu, orang like, komen dan share akan naik. So bila akan naik, kita punya kata lebih orang sentiasa, lebih orang nampak, tahu tak? Brand kita orang nampak, orang akan sentiasa tengok, follow. Sebab itulah saya kata buat secara konsisten. Buat konsisten. Kalau you all nak dapat impact dia tu, pastikan buat konsisten. Panah pelejak weh. Konsisten pelejak ni nampak ni. Ya Allah Akbar. Buat konsisten. Tahu, jangan give up, jangan mudah putus asa. Teruskan buat sampai dapat hasil dia tu. Bila you all dah dapat hasil dia, ya Allah, you all rasa macam aku nak buat lagi. Kan Nori nak tanya loyang cottage cheese ada lagi ke? Loyang cottage cheese ada lagi. Ada. Ada dengan saya. Boleh WhatsApp ti saya deh. Nak buat cottage cheese tu pastikan sapu. Bukan kakak nak beli loyang, ya lalu tik dia nak buat cottage cheese ni. Sebelum you all buat cottage cheese tu, you all sapu dulu deh. Adik kakak semua sapu dulu cotton loyang tu dengan margarine. Sapu dulu berdekat-dekat likuk tu, sapu dulu biar bagi tak dekat. Jangan letak parchment paper deh. Tak payah letak parchment paper, letak sapu okey dah, tak apa. Dia tak dekat pun. Alright? Ada buat kelas ke? Ada sis. Boleh WhatsApp ti saya deh. WhatsApp ti saya. Boleh klik link bawah tu, saya dah pin dah. Selamat pagi dah. Selamat pagi. Hari ni kalau macam hari Sabtu Ahad ni, ti saya ti saya pun nak rehat juga. Walaupun kata cuti Sabtu Ahad, tapi stay bekerja. Kita orang memang stay bekerja. You tak payah bimbel lah. Cuma lambat dengan cepat je lah. Reply WhatsApp you all tu. Lambat dengan cepat deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nori, kalau tak ada coklat Casey Candy, boleh guna dark coklat coin tu buat coklat premium. Boleh. Boleh. Cuma coklat coin tu jangan buat stack yang macam Casey Candy. You kena buat yang stack yang pakai yang premium tu. Kena campur dengan dairy. Kena pakai Anchor, brand Anchor. Kalau tak ada brand Anchor, brand lain pun tak apa. Asalkan untuk nak buat topping coklat tu. Kalau tak ada, tak apa. Boleh guna juga hot tu. Alright? Hai sis, hai.
Okey, Assalamualaikum Nori. Pagi ni ada lelaki apa pula? You tengok saya ada buat lah. Tak ada lagi lah. Tak ada dia nak buat lagi nyo. Saya dah kalau ribut lagi ni tahu dah nak settle dulu. Kepala orang ni tahu dah. Barulah rasa rengek sikit kepala ni. Baru rengek sikit kepala walaupun kek ada banyak. Tahu tak? Tak ada dia lagi. Telur beli lagi. Lepas ni baru nak beli telur ni. Baru nak masuk beki. Alright. So, siapa yang nak dibantu, you all boleh WhatsApp terus tim saya untuk dapatkan 30% saya punya promo. Dan you akan dapat free loyang saiz 8, 9, 10. Ni tengok ni. 8, 9, 10. Okay. Kalau macam ada buat kek marble butter boleh, kek marble jelita boleh, kek coklat boleh. Kek coklat ni kalau ni skala setengah boleh ni. Ataupun you kalau skala setengah kalau rendah sikit kalau you nak buat tebal, you boleh buat 2 kilo. Tapi kalau tinggi lah, bila tinggi you tidak boleh gunakan macam yang saya bagi tahu. Okey, kukus kek kena 1 jam. Tak boleh lah sis. Kena lebih lah sebab dia tebal. Tidak boleh. Tidak boleh pakai kalau contohnya you nak buat kek coklat moist 2 kilo ke. Bila tebal tidak boleh seje. Dia kena mungkin 1 jam setengah. You kena kukus 1 jam setengah lebih kurang. Akak tengok Nori hari ni bersemangat betul. Macam inilah akak nak tengok Nori bersemangat. InsyaAllah. Semangat ni. Hei, semangat ni nak pergi puh ni. Banyak kerja lagi hari ni. Tapi tak apalah. Banyak kerja pun saya stay masuk. Saya buat live lagi tak apa. Saya buat live jugalah sebentar pun. Sebentar kau? Lama juga ni. Okey. Kak, saya nak tanya kalau kita buat topping guna cream cheese, nak campur whipping cream yang mana nak bagi sedap? First nak buat. Kalau cream cheese kena campur dengan whipping cream, fresh cream lah. Whipping cream ataupun dia sama maksud dia, whipping cream ataupun fresh cream. Tapi no dairy. No dairy deh. No dairy tu macam saya buat yang Vivo apa semua tu lah. You kena pastikan putar dulu. Tak boleh campur dua-dua sekali deh. Tak boleh campur dua-dua sekali. Sama lah juga step dia nak buat cheese meleleh. Saya tunjuk dekat you all. Saya putar no. Saya akan putar dulu cream cheese. Lepas tu kalau macam nak buat cheese meleleh baru saya masukkan step berikutnya. Kalau you nak buat kek gunakan cream cheese nak campur dengan whipping cream tu yang non dairy, you kena putar dulu cream cheese, putar dulu fresh cream ataupun whipping cream non dairy tu. Lepas tu baru gaul sekali barulah hias kek. Kena putar hak tu barulah kacau dia. Kacau pakai kacau dengan sudu gitu pun okey dah. Mentah je putarnya. Tak payah putar lama-lama lah nyo. Kalau putar lama-lama pun jadi goreng juga. Salam Nori, anak saya suka makan kek tiramisu. Sedap tu. Dulu saya buat guna cream cheese campur dengan whipping cream. Tapi anak saya tak nak makan. Kalau boleh whipping cream saja, boleh ke tak campur dengan cream cheese? Boleh. 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 Pakai awak non dairy tu lah. Putar tu. Sama jugalah konsepnya Kak tu tanya tadi. Buat super juga. Tiramisu ni dia campur dengan dia kata kek kita kena letak Nescafe sikit. Barulah sedap sikit. Rasa kopi-kopi sikit. Oh alolah sedap lah. Okay. Kalau kukus kek moist royang tu tak alas ke atau sapu shortening je? Kena alas dia. Dia kek cotton cheese je. You all tak payahlah. Kalau kek cotton cheese, kalau you all buat bulat tu, buat style you all beli, you all pergi tengok kat kedai ke. Macam kalau kedai kek ada lah, kedai kek. Kedai kek ada lah dia buat bulat kecil tu ke. Yang dalam lebih kurang RM15, RM20 tu. Yang bujur gitu tu, tak payah letak alas. You all just sapu majering gitu je. Kalau macam saya sapu majering, saya tak sapu shortening. Tapi kalau you all buat kek selain daripada tu, you all kena alas lah. Beli kat kedai bahan kek ada parchment paper. You all kena beli, beli guna kata pakai kertas parchment paper. Alright.
Akak tak boleh nak pakai loyang saiz 10 tak muat oven Nokza. Pakai lapis 9. Lapis okey. Ni ke tak boleh tak apa. Mungkin akan datang. Gunalah hak ni. Saya bukannya kita jangan fikir lo ni bedok. Kita fikir untuk akan datang. Ni saya bagi dekat ni you all ni untuk akan datang. At least mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4, 5 bulan you all tak tahu lagu mana kita bedok. Tak tahu kita lagu mana kehidupan kita. So benda tu contohlah you all buat lo ni pakai tak muat pakai loyang saiz 10, kena pakai 8 dengan 9. Dia standard 8 dengan 9 lah. Dia standard kalau oven ni dia 8 dengan 9. So lo ni pakai hak tu. Akan datang orang request nak kek tu, kek yang lebih besar. So you all ada dah oven, you all ada dah loyang. Gitu. Boleh simpan kak. Tak apa, tak basi loyang ni. Boleh simpan bertahun-tahun. Bertahun-tahun boleh kak. Sak bimbek. Sak gabar kata. Jangan stres Nori. Buat happy-happy je. Hidup mesti ceria. Stres. Tak adalah stres. Stres apanya? Tak ada stres. Tak ada lah nak stres Tak ada nak stres. Banyak kerja Okay. Cream cheese tu tak payah campur dengan susu lah kan. Cream cheese campur jugalah susu sikit. Kalau you all nak kalau cream cheese you all lembek tak payahlah. Tapi kalau cream cheese you all tu you all putar dia, nampak dia tak berapa nak shiny, masukkan sedikit susu. Kalau dia shiny molek dah tak apa. Okey dah, padan dah dengan tu. Kenapa cream cheese saya berbiji-biji? Dia ada biasalah. Ada goklah kebetulan orang kata. Kebetulan you all beli tu berbiji-biji. Tapi kalau in that case, kalau you all nak beli hok moleknya Tatura lah deh. Tatura tu okey lah. Untuk kita baru nak belajar tu tak payah hok lain pun, hok tu pun okey dah. Sebab dia senang. Kita nak manage dia, kita nak uruskan dia senang. Bila kita nak uruskan dia senang, so mudah lah. Kerja kita pun mudah. Dia biasa kalau berbiji-biji. Ada jugalah kita beli kat kedai tu. Kita beli kat kedai kebetulan. Ataupun mungkin cream cheese dia tu tak berapa nak okey sikit. Lepas tu dapat kalau kita. Ada jugalah. Ada juga yang jadi berbiji-biji ni sebab kita letak dalam freezer. Dia akan jadi berbiji-biji. So, cara dia, you tak boleh nak letak dalam freezer. You kena putar dulu, baru letak dalam freezer. You kena putar dulu, campur dulu dengan gula icing, baru you letak dalam freezer. You tak boleh nak letak, beli kat kedai, masuk terus dalam freezer, tidak boleh. Cream cheese kita akan jadi berketul-ketul. Alright? Alright. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. So siapa yang nak dibantu, you all boleh WhatsApp tim saya untuk dapatkan promo saya punya PJJ 30%. Siapa yang nak saya bantu you all, saya akan ajar you all buat sampai jadi. Saya insya-Allah benda yang orang kata yang baik, saya akan tunjuklah dekat you all. Sak berbimbang. Alright. Noris, akak tak faham. Noris, akak tak faham. Noris, akak tak faham macam mana nak kira keuntungan satu biji biskut. Contoh jual 50 biji, RM25. Berapa untung kita dapat? Maaf ya Noris, akak tak faham. Terima kasih. Akak tak boleh ikut orang. Akak tak boleh ikut orang tahu dok. Kenapa? Okey, saya nak tanya akak deh. Kenapa akak boleh jual? Akak nak jual 50 biji RM25. Boleh saya tahu dok, kenapa akak nak jual 50 biji RM25? Boleh saya tahu kenapa akak nak jual 50 biji RM25? Saya boleh dok saya nak tahu benda tu. 50 biji kenapa akak nak jual RM25? Tang mana RM25 tu? Tang mana RM25? Adakah akak kata akak tahu benda tu dah balik untung ke tak tu benda tu? Contohlah, okey, RM25 50 biji. So, bila gitu, nak start kira lah tu. Okey.
So bermakna akak punya biskut ataupun cookies akak satu biji 50 sen. Okey, 50 sen bermakna RM25. Jalan tak? 50 biji RM25. Tapi akak dah kira ke balang akak tu akak beli berapa ringgit? Kena kira. Akak punya balang akak tu akak beli berapa ringgit? Sebab orang beli, bila beli banyak, orang dapat murah sikit. Mungkin akak dapat 70 sen, 80 sen. Kalau orang beli sikit, mungkin akak dapat dengan harga RM1 ataupun RM1.20 ataupun RM1.10. Benda tu akak kena kira tahu tak? Sebab apa? Sebab kalau akak tak kira, contohlah akak terkira, okay, RM1.10, akak dah lost RM1.10 satu, tahu tak? So kalau anda katalah akak keluarkan 100 biji ataupun 100 bekas, akak dah lost RM110. Di situ akak kena, memanglah akak mula-mula alah RM1.10 je pun, alah tak payah kira lah, buat acah-acah gitu. No, akak kena kira satu-satu. Kena kira, kena kira satu-satu. Baru kita tahu, okey, dengan harga ni aku boleh jual RM25. So orang kata aku nak bagi, aku nak buat benda tu biar orang beli, bukan beli satu, orang beli dua. So bila kita kira, okey, aku boleh jual dengan harga dua balang RM45. So di situ orang akan seronok, tahu tak? Orang akan beli, bukan orang beli satu, orang beli dua. Malah kalau kita buat lagi, okey, 3 balang kita dapat jual dengan harga mungkin kita jual boleh harga dengan RM60. So benda ni orang lagi banyak orang beli, orang akan murah, tahu tak? Sebab tu lah kita kena kira. Sebelum akak nak buat benda tu lagi banyak orang beli, lagi murah, akak kena kira satu-satu. Kena kira satu-satu. Barulah pengiraan kita tu orang kata serupa ataupun biar sesuai dengan harga yang kita jual tu. Faham tak? Sesuai. Biar padalah dengan harga kita jual tu. Maksud dia gitulah. Alright. Apa cara mudah ya nak kukus kek coklat moist supaya tak nak bagi wap air kena kek tu? Kena wrapping tak? Kena wrapping. Noris, macam mana nak tahu dulang tu saiz 9 atau 10? Sebab nak pergi cari kat kedai nanti. Ada. Kalau biasa, kalau dia akan tulis lah. Dia akan tulis kat kedai tu. Kalau dia tak tulis, akan kena tanya lah orang jual tu. Jangan buat senyak. Jangan duduk pandai-pandai kita. Tak apa nak pandai. Kena tanya. Tu ke jual tu, kedai tu, dia ada staff dia. Dia ada staff pekerja dia. Tanya dia, ni lawyer saya berapa ni? Kalau jenis orang yang apa tu, staff dia ni, tengok situ lah orang dah tulis dah. You orang rasa ke mana? Tahu tak? Tahu? Tahu. You all kena tanya dia. Tak apa kalau macam saya, okay, saya bukan kita nak support ataupun kita nak pergi beli kat kedai bukan Bumi Putera, Chinese ke, tapi layanan dia tak sama dengan, mungkin saya tak support orang Melayu ni, tapi layanan dia, tahu tak, dia terapkan dekat staff dia tak sama dengan orang Melayu, tahu tak. Apa yang saya tahulah, apa yang saya nampak lah. So sebab itulah kalau kat Kota Baru ni ke, banyak sangat kedai baking, tapi ada kedai-kedai yang saya tak nak pergi kedai tu. Sebab apa? Layanan dia tak sama dengan layanan yang saya pergi, macam Cita Rasa, macam Cita Rasa lah hak terbaiknya. Sebab tu saya suka pergi Cita Rasa. Saya suka pergi sebab apa? Layanan dia tu cepat, pantas. Lepas tu dia punya layanan dia tu first class lah. Bukan kata kita kena apa semua tak, tapi layanan dia terapkan dekat staff dia tu, ya Allah, tahu tak? Berbeza sangat. Tahu tak? Saya banyak dah kedai saya pergi, tahu tak? Banyak dah. Saya boleh tahulah layanan orang kedai tu lagu mana. Sebab itulah kalau kat Kota Baru ni, saya lebih suka ataupun prefer kat Cita Rasa. Sebab dia punya layanan dia, ya Allah, pandailah. Dia kata kalau saya ada tim, kalau ada kedai pun saya akan terapkan macam tu jugalah, insya-Allah. Sebab apa? Sebab dia punya layanan tu orang kata cepat.
Kita nak kata, okey, kat sini. You pergi tunjuk, tahu tak? Kalau kedai lain, no, belakang no. Pergi cari diri lah belakang no. You orang salah ke mana? You orang salah ke mana? Tahu tak? Kita buat ada kedai, you all kena bersedia benda-benda lagu tu, tahu tak? Bukan kata, oi, aku ada kedai. Tak semestinya benda tu you all kena terapkan, tahu tak? Dekat you all punya team, you all staff, you all. Tahu tak? InsyaAllah saya pun nak ada gitulah. Sebab apa? Sebab pantas. Cepat dan pantas. Lepas tu layanan dia kata, oh, saya nak hak ni. Ada ke tak? Kejap Kak. Sini. Kalau kedai lain, no, pergi cari belakang tu. Mana? No, belakang tu. Dia tak gerak. Padahal dia tak buat kerja gapo pun. Tak salah lah. You all, sini Kak, mari saya tunjuk. Tak salah lagu tu, tahu tak? Tak salah. So benda ni kita nampak lah, oi. Tak best aku pergi kedai ni. Tahu? Nak tanya pendapat Norris, kalau buat Emma London, nak letak kacang 1 biji atau kena belah kacang tu jadi setengah biji? Tengok pada kacang, Kak. Kalau kacang tu kecil, tak kira lah kacang tu cuik je, lepas tu nak belah pula. Kena sebiji lah. Sebiji orang lebih suka lah. Faham tak? Dah kacang tu biar kata ukur baju di badan sendiri. Jangan guna kacang kecilnya. Lepas tu kerak pula. Orang tak suka. Faham tak? Orang kata biar kita pun tengok pun tak berapa nak suka. Apa telah lagi orang nak makan benda tu. Apa yang kita suka, insya-Allah orang lain pun akan suka juga. So benda ni kita kena kata biar you all bagi orang setengah terah. Tak pun sebelum jual tu terah dulu. Bagi buat setengah dulu. Okey, apa pendapat? Rasa makan sebiji ke makan setengah biji? So kalau orang tu kata, saya suka hak sebiji. Orang tu pula suka. Orang tu saya suka hak sebiji. Orang tu banyak orang kata sebiji. So bermakna kita kena tengok benda tu. Faham tak? Betul tu Nori, dah harga pun jauh berbeza. Apa tu? Best dah tengok nak celoteh Nori ni. Nori nak tanya, setiap kek bakar jika nak buat lapis-lapis, setiap potong dan lapis tu kena spray air gula ke atau air biasa? Air biasa je sis. Air biasa je. Mani-mani sangat ni kalau air mani, Kak. Nori order lah lagi. Akak nak order dengan Nori. Akak dah cari 5 kedai kek dekat Melaka, tak ada. Tahu apa, Kak? Akak gila. Bukan saya kata, saya ni buat benda ni apa semua. Memang saya buat benda ni. Akak terah lagi kat kedai kek. Ada ke orang guna lawyer tu? Akak boleh carilah kek yang kat kedai bakery tu. Tahu tak? Tak ada punya. Saya je berani buat benda ni, tahu tak? Saya je create benda ni permulaan, tahu tak? Dah ramai dah. Lepas pada tu ramai dah buat benda-benda lagu tu, tahu tak? Tapi tak sama, stay tak sama. Tak sama. Lawyer tak ada, Kak. Nak order lagu mana? Lawyer tak ada. Lawyer tidak ada. Lawyer tak ada, Kak. Akak tengok ni, tambu-tambu ni, tahu tak? Saya ni, akak tengok ni. Tu nampak tu, tambu-tambu tu. Tambu-tambu tu. Tak ada. Nampak tu. Tambu-tambung tu. Tambu-tambu tu. Tak siap lagi tu. Dengan batak lagi. Tak apa lagi. Nak kena settle semua hari ni. InsyaAllah saya kena settle juga hari ni. Tak caralah kadang-kadang apa. Aku kena settle juga hari ni. Semua kedai lah yang hak kita pergi. Tengok jugalah. Kebetulan lah. Tengok jugalah kepada kedai tu. Tengok jugalah. Bukan kata, saya kata ada serta-serta kedai lah. Tahu tak? Ada serta-serta kedai. So sebab tu lah. Kalau macam kat Kota Baru ni, serta-serta kedai je. Orang kata saya suka dengan kedai tu. Saya suka. Tarikan dia punya kualiti bahan-bahan dia yang dia jual. Lepas tu, dia punya mesra. Dia punya team dia, staff dia. Itu yang paling penting. Orang suka benda tu. Tahu tak? Bukan kata kualiti bagi kualiti, tapi layanan staff out. Tak sih juga. Orang akan pergi sekali, lepas tu orang tak silap pergi dah.
Ha. Betul Nori, kebanyakan main tunjuk-tunjuk je, survey teruk. Saya daripada kena dah. Tahulah. Tahu dah. Dia ni padahal hidup buah ni, hidup buah depan ni. Hidup buah depan ni. Lepas tu kita tanya, bagian ni mana akak pergi kat belakang dah. Mana? Tu belakang tu. Nu. Tak salah lah. Muka mu dah buah. Tak salah. Akak nak apa? Okey. Sini kak. Okey. Akak nak mana? Itu lagi baik lah. Malah kita buat benda tu. Bila kita kata kita saja, akak nak berapa? 250. Kak, baik. Kenapa akak tak ambil 500 gram? Lagi jimat kak. Hak ni jimat RM1. Kalau akak ni dengan harga ni. Lepas tu benda ni boleh tahan lama. Itulah servis dia. Itulah value. Tahu tak value? Itulah value. Kita sebagai business owner, itulah value dia. Faham? Itu value. Okey. Lo yang apa Nori nak tengok yang hak Nori punya boleh. Yang video ni. Loyen video ni loyen hak saya bagi free ni. Tapi hak ni belum post lagi sebab esok baru saya launch ni. Lusa insya-Allah lah saya post. Hak ni loyen hak ni. Yang kecil-kecil tu lah. Tak ada dah habis dah. Habis dah. Mata saya tengok. Hak ni. Habis dah. Saya tunjuk saja lah. Tapi jangan PM tim saya dah. Tak ada dah. Habis dah. Sudah habis. Ni deh. Ni. Oh, saya nak mana lagi ni. Nampak ni? Ni permulaan you are business sangat recommended lah. Ada setengah tu dia buat contohlah macam saya tunjuk dekat you all. Okay, nak buat kek red velvet kena lapis 3 lapis lagi lah sedap. Ada setengah tu dia buat 1 lapis je. Dia boleh jual dengan harga tak sampai RM15. Benda tu kita boleh tengoklah perbezaan. Kenapa orang tu jual dengan harga RM12 padahal dengan loyang yang sama hak tu jual dengan harga RM15. Perbezaan dia, tahu tak? Perbezaan dia. Okey? Perbezaan dia. Sebab itulah kita kena tunjukkan value. Kita kena tunjukkan skill tu benda tu, tahu tak? Akak dah puas cari loyang tu kat Kajang, Bangi dah sebenarnya. Tak ada. Kenapa semua orang nak loyang ni Saya pun pelik lah. Pelik biar jahit ni. You okay nak buat bisnes, biar benda tu terbuka, tahu tak? Maksud dia terbuka. Okay, you buat kek dalam ni pastikan benda tu look sinar, faham tak? Biar kita letak dalam bekas yang nampak lebih advance, faham tak? Biar nampak. Kalau contohlah you buat kek yang bertingkat-tingkat, so nampak benda tu bertingkat-tingkat. Bukan kata pergi letak dalam aluminium foil. Bila letak dalam aluminium foil, tak nampak benda tu. Kalau macam saya, itu yang saya terapkan dalam bisnes saya, tahu tak? Saya tak buat dalam, kalau you tengok saya buat kek carrot tu dalam aluminium foil, itu permintaan. Selain daripada tu memang saya tak buat. Itu permintaan. Kalau permintaan, kita tidak boleh nak mengelak benda tu. Sebab dia nak hak tu juga. Saya dah saja dah nak hak lain. Tapi dia still nak guna aluminium foil. So, kita tidak ada pilihan benda tu. So, dia nak hak tu juga. So, kita kena penuhilah permintaan dia. Tapi kalau macam saya tak suka benda yang kata yang tertutup gitu. Sebab tak nampak isi dia. Tak nampak. 100 dalam grup PJJ kalau habis tamat tempoh tu kena remove keluar ke? Dia 100 hari tak ada lah 1 hari kak. Lebih daripada tu. Lebih. Tahu tak? Kalau macam premium expert tak ada pun saya remove. Tidak ada pun remove, tahu tak? Cuma ekonomi je. Sebab ekonomi dah ramai dah yang buat benda tu. Sebab benda tu je basic, tahu tak? So benda tu orang kata saya nampak lah peningkatan dia. Dan saya nak ajar you all benda tu biar value itu yang paling penting, tahu tak? Value. Betul ke dalam buat kek ni telur memainkan peranan juga? Itu salah satu sebab lah. Ada jugalah buat kek tanpa telur pun ada juga. Tak inafikan lah. Ada juga tak ada telur. Tanpa telur. Tapi kata kita nak biar kek kita tu kata jadi molek kek kita tu cantik elok, memang kena guna telur.
Betul tu. Servis molek orang pun suka, orang pun suka kedai kita. Iya. Tak kata orang lain lah. Kalau macam saya ke. Saya kata, saya pun tak sabar nak ada kedai. Tak sabar. Memang itu impian saya kot. Tapi buat masa sekarang ni, itu bukan lagi lah. Sebab banyak benda tau. Saya tak boleh nak ambil risiko benda-benda lagu ni. Sebab bila kita ambil risiko, kita memerlukan modal yang besar. Nak buat kedai ni, modal yang besar. So, bila nak ada, kata saya tak nak yang cikai-cikai lagu tu kedai. Kita nak biar kedai tu profesional kedai tu yang nampak macam elegan, nampak eksklusif, nampak yang kata orang pun nak mari kedai kita pun suka. So banyak elemen-elemen yang saya kena terapkan, tahu tak? Tapi buat masa sekarang ni belum tiba masanya lagi. Sebab apa? Sebabnya yolah tengoklah keadaan sekarang ni makin teruk. Lepas tu tak silap aku ambil risiko benda tu. Orang lain duduk rumah, kita nak buka kedai. Ya Allah. Tahu tak? Tak salah lah kita buat. Walaupun kita buat kat rumah, tapi stay boleh buat. Stay orang mencari. Stay kita punya say kita ada. Bukan kata buat kat rumah tak ada say krik-krik. Sebab apa? Sebab kita tak buat macam orang lain buat. Kita tak buat macam orang lain. You all boleh tanya orang yang macam mana dia buat bisnes dia tu kencang. Macam mana bisnes dia. Orang kata orang PM dia. You tanyalah. Terutamanya member you all. Tanya dia. Tanya dia. So benda ni bila tanya, kita akan dapat something ilmu yang baru. Jangan takut nak tanya orang. Tanya dulu. Dia nak jawab ke, dia tak sejawab ke? Asalkan kita tanya dulu dia. Tak? Tanya tu janganlah terlampau straight. To the point. Tanyalah dia, Wi aku tengok bisnesmu best lah. Muak gana Muak gana? Tahu muak gana? Aku nak gini juga lah. Mu tahu lah aku lah ke mana mu buat ni gini-gini. Tak boleh kau ajar aku gini-gini. Tahu? Ni tak takut. Mentang-mentang lah dia tu buat bisnes lama, okey? Allah lah, sentiasa buat kerja Tuhan, tahu tak? Kalau macam saya, okey, kalau orang tanya, buat lagu ni lah. Buat lagu ni. Okey, step pertama gini. You tanyalah Nek Sarwati, saya 2 hari lepas saya pergi keduri rumah dia baru ni. So banyak tahu tak saya kata saya tanya dia sebab kita face to face. Iyalah kata saya cuba terapkan you all dengan online. Cuma bila kata bertemu tu ada something lah saya akan share dekat you all. Saya bagi tahu okey buat lagu ni. Lagu mana sale, lagu mana business okey ke tak? Business buat macam mana? Tahu tak? So kita cuba selesaikan masalah. Macam saya cuba selesaikan. Okey, buat gini terus buat macam ni. Okey, buat ni. So benda ni akan okeylah benda yang tak pernah buat kot. So insya-Allah lah kita akan dapat benda yang tak pernah kita dapat. Jangan duk buat benda yang sama sedangkan benda tu tidak ada result. So bila kita buat benda yang sama tapi tak ada result, buang masa lah. Buang masa. Lihat dah. Aduh. Assalamualaikum Nori. Akak baru join PJJ Ekonomi. Dah buat kek coklat cheese lele terbaik dan Nori thank you. Buat sampai boleh. Gitu. Nanti saya akan ajar pula. Ekonomi pun saya akan ajar. Tak berbimbang. You all okay. Of course, bila you all buat terjadi, why not you all bagi uang-uangkan benda tu. At least you all duduk kat rumah pun dapat juga side income. Dapat RM50. Siapa you nak bagi RM50 sehari? Kalau dapat RM50, siapa nak bagi? 30 hari dah dapat RM1,500 dah weh. Kalau contohlah you all boleh buat satu hari RM50. 30 hari RM1,500 siapa you nak bagi? Saya tanya member saya. Mungkin je lama-lama, mungkin je sini berapa gaji saja kita tanya sebab kita pun ada team ke. So why not kita tanya, kita nak tahu berapa dia syarikat boleh bagi supaya kata yalah dia ada pekerja ramai kot. So
kita tanyalah, kita nak ambil pengalaman benda tu. Bukan kita nak korek dia, nak korek rahsia dia bagi berapa gaji. Cuma kita berapa minimum gaji bagi ke. So saya tanya dia kata minimum 800. Nak makin mana? Dia 800. Tak cukup tahu dok. Tak cukup. Tak cukup. Tak cukup tahu dok. Setengah orang macam saya ada basic. Macam kalau saya bagi tim saya basic. Basic dia dengan gaji banyak tu. So tapi basic tim saya ada lagi. Tahu tak? Tim saya dapat juga. Saya ni tak tergamuk tahu tak? Tak tergamuk kita nak bagi basic saja. Dapat juga bonus, dapat juga bonus setiap bulan weh. Bonus setiap bulan. Lepas tu dapat juga allowance makan. Gaji suku, allowance makan, allowance kesihatan. Kesihatan, klinik apa semua swasta, klinik swasta apa semua bagi. Tahu? Lepas tu allowance telekomunikasi bagi. Sebab apa? Sebab yalah dia orang nak bantu. Macam saya ada tim. So tim saya tu dia nak sama-sama naik benda tu. So benda tu at least saya nak menggembirakan hati dia. Bila orang ni kita menggembirakan hati orang, kita bagi lebih. Of course benda tu dia pun nak buat bersungguh. Dia pun kata dia nak sedapnya gini, ada something bedo. Bukan kata 800 kat 800. Tak ada bonus, tak ada allowance, tak ada semua tak ada. Basic dia 800. Mana cukup tahu tak 800? Tak cukup. Nori kita pun banyak-banyak kat orang yang buat loyang tu. Sebab loyang tu laku keras. Akak pun rasa nak tambah lagi loyang tu. Akak dah ada 2 loyang. Tak ada kak, masalahnya tak ada. Sebab lawyer tu lama dah tahu tak. Lawyer tu saya dah lama dah. Lawyer tu baru sampai. Dah sampai Allahu Akbar. Metar ya. Sebentar saja. Buat masa sekarang ni sebab saya kata saya order tepuh lawyer yang lain. So saya tepuh ni ke lawyer ni nak masa juga weh. Sebab dia handmade. EPF ada tak Nori? Of course ada. Ada EPF sesu ada. Betul tu Nori. Yang penting value. Moist dan sedap. Air tangan yang terbaik. Pasti customer repeat order lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah dapat juga jumpa dengan cikgu kita. Banyak juga ilmu yang cikgu kita share. Thank you Kak Mai jumpa saya. Puas hati dapat jumpa dengan Kak. EPF ada tak Nori? EPF sesu ada. Apa tak adanya? Tim saya ada. Saya pun ada. Insurans. Apa tak adanya? Ada. EPF lain, insurans lain. Tahu tak? Bonus tiap-tiap bulan. Nak ke apa lagi? Tahu tak? Of course kita nak bagi yang terbaik dekat tim kita. Of course. Tahu tak? Sebab tim, ya Allah, tim saya tu nak royaknya nak makan pun tak ada debt. Sebab apa? Sebab yolah, dengan kerja banyak juga. Biar berbaloi lah benda tu. Biar dia dapat benda tu kepuasan. Faham tak? Ada. Walaupun you tengok saya buat bisnes kat rumah, EPF still ada. Insurans ada. Insurans ada. Setiap bulan ada. Nak apa lagi? Allowance ada. Allowance makan, allowance telekomunikasi. Sedangkan saya dah sedia dah. Saya ada office dekat KL. So, saya dah sedia dah tempat penginapan. Free. Tahu tak? Duduk situ je. Semua dibayar oleh Noris. Semua. Semua. So, benda tu tahu tak? Unify. Ada? Nak ke pagi? Semua. So benda tu akan best lah kita buat bisnes ni. Saya pun tak tahu benda ni, tapi alhamdulillah lah saya punya partner saya, dia tahu bab lagu ni. So dia ajar macam mana cara nak buat. Lepas tu saya ada member yang ada juga team, ada juga staff. So dia ajar, oi mu kena buat lagu ni, mu kena buat lagu ni, kena buat lagu ni. Kalau tidak kata yalah kita nak biar team kita ni bukan kata bulan ni masuk kerja, bulan depan tak ada dah. Lepas tu masuk orang lain pula. No. Saya tak silap lagu tu. Betul. Saya nak tim saya tu boleh berkhidmat. Kalau boleh selama-lamanya. Selama-lamanya boleh berkhidmat untuk Noris. Betul.
Nak pergi Kota Baru nak kerja dengan cikgu. Tim saya tak ada di sini. Tim saya duduk KL. Tim saya tak ada di sini. Tim saya duduk kat KL. So sebab itulah saya duduk sorang-sorang di sini. Tak ada. Kerja saya sebab saya fully online. So bila fully ataupun 100% online, tim saya semua laptop free weh. Laptop saya bagi free satu seorang semua. Saya bagi free semua. Setiap tim saya memang kena ada wajib ada laptop. So laptop tu tak payah beli, ditanggung oleh Noris. Semua saya akan bagi satu seorang. Laptop tak boleh, tak padai dengan telefon. Hang weh, telefon bagi. Telefon bagi, tahu tak? Nak apa lagi? Okey. InsyaAllah ada rezeki akan nak join juga PJJ Nori buat masa ni. Tak boleh lagi anak-anak tengah ligat-ligat lagi. Tak apa insyaAllah. InsyaAllah ada rezeki, adalah tu. InsyaAllah. Tak apa akak tengok je yang mana-mana yang boleh akak ambil je dulu. Ambil dulu. Cuma kalau nak lebih tu kena advance lebih. Tapi kalau apa yang ada tu ambil je. Kahuk je. Yang mana baik ambil. Yang mana buruk buang jauh-jauh. Alright? Okay lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Semua pagi tengah hari dah ni. Semoga apa yang saya share bermanfaat dekat you all. Dan terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun saya masuk lambat hari ni, tapi saya stay masuk. Saya stay luangkan masa dengan you all. Saya stay nak lagi share dekat you all, nak bantu you all buat sampai jadi. InsyaAllah apa yang saya share ni adalah daripada pengalaman saya jatuh bangun saya dalam bidang bisnes ni. Macam mana saya mengadap customer, macam mana saya buat run bisnes saya seorang, macam mana saya tidak ada kedai tapi InsyaAllah walaupun tak ada kedai kita boleh capai 5 angka, 6 angka 1 bulan. InsyaAllah benda tu kita yang tentukan, benda tu kita yang buat. So kenapa kita tak buat benda tu? Kenapa kita tak buat benda tu? Kita yang tentukan. Tahu tak? So kita yang kena buat dan wajib kita ambil tindakan. InsyaAllah tindakan itulah yang akan merubah segala-galanya. Alright, so okay lah. Yang saya undur diri dulu. Yang baik, yang sempurna itu of course datang daripada Allah SWT. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akui. InsyaAllah saya akan improve dia untuk lebih baik lagi, untuk mantapkan lagi, untuk nak bagi ramai lagi yang dapat buat kek dengan betul, dengan moist, dan yang paling penting tidak bantat. Itu yang paling penting deh. Okay? Expert PJJ 100 hari juga ke? Allah, bukan 100 hari kak, beratus-ratus hari. Expert beratus-ratus hari. Saya yang join saya punya expert tak ada pun remove. Tak ada remove, tahu tak? Sebab saya nak keluarkan benda tu ataupun saya nak hasilkan benda tu biar orang yang berkualiti. Tahu tak? Biar orang yang berkualiti. Walaupun saya bagi tahu, sebab tu saya kata, walaupun saya bagi tahu 100 hari, tak ada. Tak ada pun remove. Tidak ada. Tahu tak? Sebab saya kata saya tak nak lah you all join saya tapi tak ada hasil. Saya nak you all join saya punya PJJ biar dapat hasil. Dapat hasil, dapat kepuasan, dapat kata apa yang aku tak pernah buat tu aku buat dia dapat hasil benda tu. Alright? Okay lah, saya undur diri dulu, nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.